menonton video ini. Sebelum kita melakukan video ini, silah pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan butang lonceng untuk mendapatkan video terbaru setiap hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2-3 hari ni kecoh tentang isu Ahmad Zaid Hamidi melawat Najib di dalam penjara dan bawa makan, dan dia duduk 2 jam makan dan berborak dengan Najib. Mereka kata ini salah dari segi undang-undang, melanggar peraturan. Sebab apa Najib ni dapat VVIP treatment, layanan istimewa. Banduan lain keluarga nak melawat tak boleh, sampai menangis-nangis nak minta kebenaran pun tak dapat. Actually benda ni budi bicara pengarah penjara. Saya pun mengalami kes yang sama. Bila saya dipenjarakan di Sungai Buloh dan saya dimasukkan ke dalam penjara sebab saya protes. Saya tak mau bayar ikat jamin yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Saya kata kalau awak nak letak bil, saya akan duduk dalam penjara sehingga perbicaraan saya. Biarpun perbicaraan tu setahun 2 tahun baru selesai. Dan kes saya ni pun terhadap Najib. Dia orang kata saya fitnah Najib dan sebagainya. So anyway, mereka kurung saya. Saya tak dibenar keluar dan bergaul dengan banduan lain sebab ada ugutan nak bunuh saya. Jadi apabila pihak ni penjara dapat information, dapat maklumat yang ada ugutan nak bunuh saya, mereka kurung saya dalam bilik dan saya diberi bodyguard. Bodyguard di luar, duduk di luar. Dan saya bukan saja tidak dibenar keluar, tapi orang lain pun tak dibenar masuk saya punya sel tu. Pihak berkuasa pun, pihak penjara pun. Sebab yang pihak ni bodyguard saya tu ialah macam Special Forces lah, UTK ke apa yang dipanggil, UPK ke. Dan dia orang ni berasingan dari guard penjara biasa. So 3 hari saya duduk dalam situ, kurung, tak dibenar keluar, tak dibenar bergaul. Pihak berkuasa pun tak dibenar masuk saya punya sel. So more or less solitary confinement lah. Makanan saya reject. Dia hantar air dan makanan, saya reject. Saya tak minum setitik air, saya tak makan sebiji nasi. Saya buang. Bila dia hantar je, saya buang. Sampai berkumpul makanan, dia orang tak mau buang, dia takut nanti dia dituduh tak memberi saya makanan. So hari ketiga tu, satu bukit makanan duduk luar sel saya, penuh dengan semut apa semua. So dia orang tak berani cuci benda tu. And hari ketiga dia orang dah give up. Dia tak tahu nak buat apa. Sebab saya duduk kurung dalam tu, orang tak boleh masuk, saya tak boleh keluar. Makanan pun saya reject. Saya tak benar makanan dibawa masuk ke sel saya, letak kat luar pintu. Sampai satu bukit makanan tu, dia telefon isteri saya, pengarah. Sepatut ikut pengaturan, tak boleh. Mana boleh isteri pengarah atau pihak berkuasa telefon keluarga di rumah. Tapi dia telefon isteri sebab bukan saja saya tak boleh keluar, orang tak boleh masuk sel saya tak mau makan ataupun minum, baik setitik air sekalipun. Saya pun bukan saja mogok lapar, mogok terus, bermaknanya saya tak jumpa sesiapa. Apabila isteri saya, lawyer, beberapa orang mari nak jumpa saya tak mau jumpa. Saya kata no. Saya tidak akan keluar dari bilik ni. So, dia orang tak boleh buat apa. Dia tak boleh seret saya keluar. Dan dia orang pun tak boleh masuk dalam sel saya. Saya dikunci dan ada guard di luar yang tak akan benar orang lain masuk. So, what happened was, pengarah telefon isteri saya minta, please lah, mari ke penjara jumpa suami awak. Pujuk dia, suruh terima ikat jamin. Please accept bail and keluar. Kita dah tak boleh tahan dah sebab the whole prison lockdown. Satu penjara lockdown. Kita dah tak tahu apa nak buat. The whole administration ni sudah tergendala.
So my wife kata, saya 3 hari berturut-turut saya pergi dengan lawyer. Dia tak mau jumpa saya, dia tak mau jumpa lawyer, tak mau jumpa sesiapa pun. Dia kata, please lah, marilah. You mari gak, hari ni kita try pujuk. So my wife pun pergi. Dan pengarah kata, ni isteri you ada kat luar. Saya kata, saya dah kata, saya tak mau jumpa sesiapa pun. Nobody. Baik isteri, baik lawyer, baik siapa sekalipun. Dia kata, oh, tolonglah. Isteri you dah 4 hari berturut-turut datang dan dia duduk kat luar berjam-jam dia tunggu. Dia tak mau balik, dia takut maybe you tukar fikiran, maybe you change your mind. So dia duduk berjam-jam tu, tunggu hingga closing time. Bila dah time visiting hours habis baru dia balik. Kesian isteri you lah. Pagi sampai petang dia duduk dah 3 hari, ni dah hari keempat ni. Saya okey lah. So saya pergi, saya setujulah dan saya jumpa isteri saya. Dia kata saya boleh beri. Actually dia kata visiting 45 minit. Tapi tak apalah, you ambil masa lah 2 jam ke, it's okay. Take your time. Kita tak had 45 minit untuk you. Dan saya jumpa bukan di tempat biasa di mana ada gelap, tak ada. Jumpa dalam office pengarah. Dia bawa saya masuk ke pejabat dia. Dia bawa saya masuk ke pejabat dia dan dia kata, you nak apa-apa, roti canai ke? Saya, no, nothing. Jangan bawa apa-apa. Saya dah kata, ini hari keempat ni saya tak makan. So, dia kata, okay, tapi take your time, dia kata. So, saya dengan isteri saya duduk dalam pejabat pengarah, bukan dalam tempat biasa di mana banduan-banduan lain berjumpa keluarga mereka. So, my wife kata, please lah, accept bail. Biarlah kita uruskan ikat jamin. Sekarang ni ikat jamin tu 3,000. Ada orang derma dah 30,000 dah. 30,000 orang derma. Dan maknanya ramai orang nak suruh you keluar. Dan dia kata, kita buat macam itu. Setiap kita minta RM1 seorang tahu, dia kata. Orang yang nak derma lebih pada RM1 kita reject. Kita kata no. Yang ada yang mari bawa 10,000 cash. Kata no. My husband tak terima. Tapi you bagi RM1. RM1 kita terima. RM10,000 kita tak mau terima. So, dapat RM30,000 kutipan untuk bail based on RM1 satu orang. Dan dia kata ini kita dapat collect ni dalam berapa jam saja satu hari. Kita umum saja petang tu dah full sampai saya terpaksa letak notice, please lah jangan hantar lagi duit sebab kita dah banyak nak 30,000 dan duit ni kita akan guna untuk ikat jamin orang lain. Kalau kebetulan orang lain kena tangkap dalam usaha perjuangan mereka pasal ni reformasi ke apa, maka kita buat ni tabung reformasi, tabung untuk membantu ikat jamin bagi sesiapa lagi yang lain yang kena. Dan kita adakan ni 3 pemegang amanah untuk jaga duit ni. Saya sendiri tak jaga, dia kata. I tak mau nanti orang kata isteri Raja Petra ni collect 30,000. Saya suruh orang lain jaga, accountant dan lawyer. So biar accountant dan lawyer professional uruskan, but please kata accept bail. We want you home. You duduk dalam sini ni apa you boleh tu? Dia kunci you dalam perjuangan ni tak jalan. Kita perlu teruskan perjuangan, but you have to be outside. So saya kata okay lah, saya setuju. So 5 minit aja everything, saya pun bangun. Pengarah, it's okay, you duduk, you can stay 1-2 hours, it's okay. I said no, habis. My wife suruh I terima ikat jamin, saya terima. So hantar saya balik sampai ikat jamin tu selesai. So benda tu of course mengambil masa lah, besok baru boleh nak selesai kan, esokkan hari. So, pengarah budi bicara dia usaha untuk pujuk saya untuk terima ikat jamin supaya saya tidak membebankan penjara dengan saya terus. Dia kata, kes aku ni mungkin setahun tak selesai. Takkanlah setahun aku nak duduk sini dengan mogok lapar, dengan terkurung dalam bilik, tak ada orang boleh, aku tak boleh keluar, orang tak boleh masuk. Dan selama mana ni boleh tahan tak makan tak minum, sampai setitik air pun tak minum. Saya kata habis tinggi 8 hari, lepas tu saya matilah.
Takkanlah aku nak mati dalam penjara. Saya tak mau mati dalam penjara. Saya tak mau mati mana-mana sekalipun. Tapi kalau awak rasa awak tak mau saya mati dalam penjara, awak remove the bail punya tu. Apa sebab nak letak ikat jamin? Saya tak mau terima ikat jamin. Saya tidak bersalah. Tuduhan terhadap saya ni malafide, niat jahat, dan charge tu defektif, cacat. Charge tu cacat. Dan matlamat dia niat jahat. So, saya tak mau layan. Ringkas cerita, saya tidak iktiraf mahkamah ini. Kalau mahkamah ni masih nak bicarakan saya, nak hukum saya, you do it without me. Biar mahkamah duduk sorang-sorang. Decide my case. Kalau nak decide saya guilty, guilty lah. But I will not be around. And kalau you nak seret kes ni, kes saya sampai setahun 2 tahun, maka saya tidak akan ada sini setahun. So kalau mahkamah nak selesai benda ni, sebab saya dah 3 hari dah tak makan minum, tinggal lagi 5 hari, lepas tu saya mati. Go on with my case tomorrow. Besok adakan kes saya, bicarakan saya dan decide whether I'm guilty or not. Sebab there's no charge. This charge is defective dan malafide. And saya very surprised sekira mahkamah akan mendapati saya bersalah. Saya nak buktikan yang charge ni defektif dan malafide, dan saya nak mahkamah yang menentukan. Okay? So, have my case tomorrow. If not, tapi yalah, akhirnya isteri saya, please lah. Dia menangis, dia kata, I want you home. Saya kata, okay lah, you go and urus benda tu. Dan saya pun balik rumah. Tapi the point of the story is, sebab saya cerita ni, banyak yang berlaku tu, kes saya ni, budi bicara pengarah. Atas dia lah nak buat macam mana, nak benar ke tak benar ke, atau dia sendiri duk jemput isteri saya, telefon ke di rumah, please come, I beg you. So nak kata dia salah guna kuasa lah, langgar peraturan lah, you know, I think is exaggerating lah. Zaid melawan Najib ni bukanlah isu lah actually. Carilah isu lain, isu lebih penting. Kalau nak ini pun macam ringgit ni dah goncang, macam dia orang cerita pelabur asing masuk ke Malaysia. Dia orang cerita pelabur asing masuk ke Malaysia. Dia orang tak cerita pelabur yang tarik duit dan keluar Malaysia. You talk about how much. Ini macam cerita, saya gaji saya 10,000 sebulan, tahu. I got 10,000 a month, my gaji. Yalah, tapi perbelanjaan kau 15,000. 10,000 tu heran apa? You earn 10,000, you spend 15,000. Ringkas cerita, kau ni bankrupt. Kau bukan kaya. So, this is the thing lah. Benda tu patut kita debate, dan kita boleh malukan kerajaan dengan kita mendedahkan fakta dan data yang benar. Anyhow, sebelum saya habis video ni, saya nak cerita yang sebenarnya bukan Zaid pergi jumpa Najib. Zaid tak pergi jumpa Najib. Okey, hakikatnya Zaid dititah menghadap Najib. Bukan Zaid mengunjungi atau buat kunjungan kehormat terhadap Najib. Zaid dititah oleh Najib untuk menghadap. So Zaid had no choice but to go. Tapi Zaid takkan nak cerita, saya ni pergi ke penjara jumpa Najib, bukan saya nak. Najib titah, Najib arah saya suruh pergi. Malulah Zaid Timbalan Perdana Menteri kan, Presiden UMNO kan. Takkanlah seorang banduan Najib Tun Razak yang duduk dalam penjara menjalani hukuman 12 tahun, takkanlah dia boleh arah Timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO, engkau datang jumpa aku, lepas tu Zaid ni terhege-hege pergi jumpa Najib dekat penjara. Saya kata, apa benda Zaid ni? Najib ni banduan. Macam mana dia boleh arah pula Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri mari jumpa di penjara, mari titah menghadap? Kau mana? So Zaid nak cover lah. Tak mau tunjuk yang ini. Kalau tidak, malulah dia.
So dia kata dia pergi jumpa Najib, kunjungan kehormat, dia bawa makanan, dia duduk borak-borak 2 jam. Actually, keluarga Najib dan penyokong-penyokong bosku marah dengan Zaid, marah dengan UMNO. Dan kalau tak kena gaya, dia orang akan tarik sokongan dari Zaid dan juga dari UMNO. So ada usaha ni nak menggulingkan Zaid. Ada usaha nak tukar Presiden UMNO. Dan mereka kata, kalau ini Tok Mat ambil alih pun tak apa. Dia orang rela terima Tok Mat sebagai Presiden UMNO yang baru. So sekarang ni ada usaha beberapa pemimpin UMNO nak menyokong Tok Mat untuk ganti Zaid, dan mereka nak gulingkan Zaid kerana Zaid mengkhianati Najib. Zaid betrayed Najib. Zaid sepatutnya apabila dia sokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan dia sendiri naik jadi timbalan Perdana Menteri, the first thing he's supposed to do, benda yang utama, benda yang pertama dia kena buat ialah usaha untuk bebaskan Najib melalui pengampunan dari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ni pula dia orang pusing kata tak boleh, impossible. Kalau boleh pun kena tunggu lagi 4-5 tahun lagi. Kalau berlaku pun akan berlaku selepas PRU 16, bukan sekarang. So dia orang sudah terasa betray, telah dikhianati, dan ramai dah melalui Rosma, melalui anak Najib, mereka sudah sound that Zaid ni kita perlu matikan. Kita perlu pancung, kita perlu ganti Zaid, biarlah dengan Tok Mat sekalipun. Because Zaid ni telah jual Najib. So Zaid diarah, dititah, diperintah suruh pergi jumpa Najib, and Najib bagi tahulah yang ramai sekarang keluarga dia baik, penyokong dia baik, ataupun pemimpin UMNO yang tidaklah boleh dikatakan fanatik terhadap Najib, tapi berasa marah terhadap Zaid, dan mereka nak Zaid ni turun ataupun digulingkan ataupun letak jawatan, dan biar Tok Mat ambil alih. Dan mereka nak guna alasan yang kerana Zaid ni menghadapi berpuluh-puluh charge, kes jenayah, kes rasuah, kes salah guna kuasa, kes curi duit. So wajar kalau Zaid letak jawatan, ambil cuti, take leave, garden leave. Sementara kes dia ni selesai, dan apabila selesai kes Zaid besok, kalau sekiranya lah mahkamah mendapati tidak bersalah, maka Zaid boleh kembalilah sebagai Presiden UMNO. Biar berapa tahun lagi pun. Tapi kalau kes Zaid ni postpone, drag sampai bertahun-tahun macam sekarang, maka garden leave tu, cuti rehat Zaid tu akan mengambil masa bertahun-tahun jugalah. By the time Zaid nak balik, mungkin UMNO ni sudah bertukar wajah, pemimpin baru pun dah bawa pembaharuan, reformasi terhadap UMNO. Jadi mungkin UMNO pun tak mau dah Zaid ni. So that's the issue ni. So first of all, message saya ni is not an issue. Zaid jumpa Najib is not an issue. Budi bicara pengarah. Dan kalau misalnya pengarah nak adakan birthday cake pun dihantar ke Najib, tu is up to the pengarah. There's no law yang mengatakan tak boleh. Dan sekira pengarah pun rasa okey lah, biar keluarga you mari ramai-ramai duduk semayang jemaah sekali ke, masa raya lah semayang raya, it's okay, the pengarah boleh buat. It's up to him. So it's not an issue, so forget it, move on. And yang penting ni we should focus on bukan isu Zaid pergi jumpa Najib, tapi isu Zaid diarah jumpa Najib. Zaid dititah oleh Najib untuk pergi ke mahkamah. That is a more important issue. Dan sebab apa? Sebab apa Najib titah Zaid suruh jumpa? Itu yang perlu kita bincang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.